Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, today we are going to learn a new chapter, which is chapter 7, the rate of reaction. Okay, so basically we have 4 subtopic in this chapter, 7.1 until 7.4. So today we are going to cover for the first subtopic, which is determining the rate of reaction. Okay, the first one is the classification, the rate of reaction. Then the second one is the meaning of the rate of reaction. Next, we are going to learn to identify the changes which can be observed during the chemical reaction. And 7.14 and 5 is about calculation. Okay, the first one is the classification, the rate of reaction. Okay, pengelasan kadar tindak balas. So there are two type of rate of reaction, which is the first one is fast reaction, tindak balas laju, and the second one is the slow reaction. Okay, so what is the fast reaction and what is the slow reaction? Okay, if the rate of reaction or the chemical reaction is high, the chemical reaction occur quickly in a short period of time. Whereas if the rate of reaction is low, the chemical reaction occur slowly in long period of time. So di sini dua terms yang you kena be careful is the type of reaction dan juga rate of reaction. Okay, for the type of reaction, kita guna terms slow reaction, tidak reaction yang perlahan, mengambil masa yang panjang dan kadar tindak balas dia adalah rendah. Manakala untuk reaction tindak balas yang laju, fast, akan mengambil masa yang singkat, yang pendek dan kadar tindak balasnya adalah tinggi. Jadi tak boleh tertukar dia punya terms. That's why cikgu dah caps lockkan dia. Okay, so kat sini for the fast reaction, the rate of reaction, kadar tindak balas dia adalah tinggi, whereas for the slow reaction, tindak balas perlahan, the rate of reaction is low. Okay, example of the fast reaction. Okay, contohnya, okay, ignition of the matches. Kita nyalakan mancis. Dia berlaku dengan kadar yang segera. That's why kita panggil dia fast reaction. Jadi rate of reaction dia is high. Next is the combustion. Okay, so any combustion lah usually akan berlaku dalam kadar masa yang singkat. Okay, combustion of gases. Lagi ni firework, bunga api, dia akan meletup segera, right? Jadi dia punya reaction is fast, and because the rate of reaction is high. Then the electric cell reaction dalam bateri is also a fast reaction, whereas for the slow reaction adalah reaction yang mengambil masa yang lama. So dia punya rate of reaction is low, rendah. Kadar tindak balas dia rendah. Okay, contohnya food decay. Okay, perebutan makanan mengambil masa hari-hari atau minggu atau bulan. Sama juga corrosion, pengaratan besi. Fermentation is the penampaian proses untuk buat tapai, untuk buat wine atau arak, mengambil masa berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Rock erosion, hakisan batu berjuta-juta tahun, and photosynthesis. Okay, so di sini kalau you tengok apa beza reaction dengan rate of reaction ni. Reaction ni adalah tindak balas. Rate of reaction ni kadar tindak balas. Kadar ni kita relate dengan masa. Dia per time. Kena kira. Okay, sekejap lagi kita tengok macam mana pengiraan dia. Okay, so the meaning of the rate of reaction, okay, is the changes in the quantity of the reactant or product per unit time. That's why cikgu cakap tadi rate of reaction kita kaitkan dengan time, per unit time. Okay, jadi dia ada rumus dia. Okay, so in word macam ni lah you tulis. Kalau dalam rumus, change the quantity of reactant ataupun change the quantity of product per time taken for the reaction to occur. Okay, so during the reaction, the quantity of the reactant will always decrease. Okay, whereas the quantity of product will always increase. Kita tahu dalam tindak balas kimia, reaktan digunakan untuk menghasilkan produk. That's why dia punya kuantiti reaktan akan sentiasa berkurangan against time apabila melawan masa, manakala kuantiti of product akan sentiasa meningkat, menaik against time. Okay. So, kuantiti yang biasa digunakan adalah depends pada dia punya reaktan ataupun produk. Sekiranya reaktan atau produk itu adalah solid,
Okey, contoh di sini, belah sini reaktan, belah sini produk. Okey, reaktan digunakan untuk hasilkan produk. Jadi kuantiti biasa yang kita guna depends pada dia punya physical state lah, sama ada reaktan tu ataupun produk tu dalam keadaan solid, liquid atau gas. Okey, sekiranya dia adalah solid, biasanya kita akan guna kuantiti gram, unit gram ataupun kilogram for solid reaktan ataupun produk. Sekiranya reaktan ataupun produk kita dalam state gas, kita kena guna dia punya volume, unit centimeter cube or decimeter cube. Manakala untuk liquid ataupun solution seperti acid, base atau salt, kena guna dia punya concentration. Ini dia punya kuantiti yang kita boleh measure. Okay, so unit dia depends on the quantity apa you guna per dengan time apa yang guna. Unit apa you nak guna, second, you nak guna minute, jam and so on. The same goes for the quantity. You nak guna gram ke, you nak guna mass ke, you nak guna volume atau you nak guna concentration. Okay, so kalau guna mass over time, you akan dapat gram per second. Kalau guna volume, centimeter cubic per second atau minit. Kalau guna concentration, mole dm cube. Ni unit for concentration over per second time ataupun minute. Okay, this is the graph you have to know. Okay, ni common graph Okay, kalau you tengok sini, tadi kita dah define rate of reaction ada dua cara. Satu quantity of product, satu quantity of reactant. So the first one, kalau kita tengok rate of reaction based on the quantity of reactant. Jadi reactant ni kita dah tahu jumlah dia akan sentiasa berkurang apabila melawan masa. Makin lama sesuatu tidak balas, reactant semakin berkurang. Okey, jadi bila berkurang, graf dia akan menurun macam ni lah. Tengok awal-awal ni reactant, semua reactant warna purple ni. Okey, once reaction dah start, okey, some of the reactant akan converted into product. Jadi warna hijau ni. Jadi bermula daripada 10, 20 sampai 60, kuantiti of the reactant akan turun sehinggalah 60 dia dah habis. Bermakna bila dah habis, semua reactant dah jadi produk warna hijau. Okey, manakala untuk rate of reaction, you define based on the quantity of product, dia adalah increase quantity of product per time taken. Kalau reactant tadi decrease. Okey, produk dia akan sentiasa increase sehinggalah habis semua reactant tadi. Kat sini rate of reaction dah stop sebab semua reactant telah convert into product. Okey. Okay, ni dah tadi. Okay, next is the changes that occur during the rate of reaction. During the reaction, chemical reaction. Okay, ada banyak perubahan yang kita boleh observe during the chemical reaction yang kita boleh guna untuk kira rate of reaction. Antaranya yang popular adalah the formation of precipitate. Okay, for this reaction, formation of precipitate terbentuknya mendakan biasanya berlaku dalam reaction that produce insoluble salt. Okay, for this reaction biasanya kita kaitkan dengan chapter 6, preparation of the insoluble salt. Jadi when you add two soluble salt, you are going to produce one soluble salt and one insoluble salt. So insoluble salt itu adalah precipitate. Jadi amount precipitate biasanya sebab dia solid, right? Precipitate. Jadi kita guna gram. Okay, gram per second. Kita boleh rekod jumlah berapa banyak gram yang terhasil untuk tentukan dia punya rate of reaction. Okay, so di sini contohnya, okay, dua-dua ni, okay, ni reaction between silver nitrate and solution and sodium chloride solution. Okay, silver nitrate dengan sodium chloride dua-dua colorless solution. Okay, bila you add dua tu, once the chemical reaction started, dia akan produce precipitate. Okay, awal-awal reaction tengok dia punya X marks ni nampak, pangkah X bawah ni nampak. Once you dah tambah silver nitrate ataupun sodium chloride dalam ni, okay, dia akan produce silver chloride produk dia. Satu lagi sodium nitrate. Jadi silver chloride ni adalah insoluble salt, precipitate berwarna putih je. So after a few second, you tak akan nampak lagi X cross ni. Sebab apa? Sebab dia ditutupi oleh white precipitate silver chloride. Okay, jadi di sini you boleh record lah the time taken sehinggalah X marks tu hilang. Jadi you boleh kira rate of reaction, berapa banyak dia produce precipitate per minute ataupun per second time yang you record. Okay, ni method pertama. Method kedua, changes yang kita boleh record adalah decrease in the mass of the reactant. Okay, pengurangan dalam jisim reactant. Okay, bila mass
biasanya kita akan guna reaktan yang dalam bentuk solid. So contoh reaction antara nitric acid dengan limestone ataupun kalsium karbonat. So di sini you juga dah belajar reaction ni antara acid react dengan metal carbonate. Okay, so the product akan jadi salt which is calcium nitrate, carbon dioxide and water. So dalam reaction ni yang kita rekod lah decrease in mass of the reactant. Jadi reactant antara nitric acid dengan calcium carbonate. Jadi yang mana ada mass? Mestilah yang solid. Jadi yang solidnya adalah calcium carbonate. Yang ni adalah acid liquid. Jadi tak boleh lah kita nak rekod dia punya decrease in mass. Jadi you kena pandai identify antara reactant ataupun produk yang mana sesuai nak rekod. Kalau dia nak mass, kena ambil yang solid. Kalau dia nak concentration, kena ambil yang liquid. Kalau dia nak volume, kena ambil yang gas. Okay. Next is the increase in the volume of gas. Tengok sekarang dia guna gas pula. Jadi kita kena guna dalam sesuatu tindak balas yang menghasilkan gas, kita kena alert dia punya gas apa yang dia produce ataupun dia guna. Okey, contohnya the reaction between hydrochloric acid dan juga magnesium. So ni pun you dah belajar dalam chapter 6, reaction between acid and metal. Jadi bila acid react dengan metal, produk dia satu salt magnesium chloride, satu lagi hydrogen gas. So dalam eksperimen ni, dalam kes ni dia akan record the volume of hydrogen gas. You have to know lah gas apa dia release. Depend on the experiment. Kalau tadi dia guna carbon dioxide gas. Kalau tadi dia produce carbon dioxide gas. Boleh juga dia nak react dalam ni. Kalau nak guna hydrochloric acid, react magnesium chloride. Magnesium carbonate. Jadi kes yang terhasil gas carbon dioxide. Dalam kes ni guna hydrogen gas. So di sini you boleh rekod dia punya volume. Jadi unit nanti yang you boleh rekod nanti adalah sentimeter kubik per second ataupun per minit, sebab kita concern mengenai gas yang dia produce. Okay. So ada beberapa lagi changes that occur during the reaction which we can observe. Antaranya adalah change in the pressure for the reaction involving gas. Okay. Tekanan pun kita boleh guna juga untuk cari the rate of reaction. Next, changes in the electrical conductivity, changes in the pH value for the reaction involving acid or bases. pH pun boleh juga kita nak record dia punya changes. Tapi yang tiga ni dia tidak familiar lah. Boleh juga tapi dia tidak familiar. Biasa yang contoh tadi yang familiar untuk kita punya soalan. Okay, this is the example. Okay, how to know, how to state the changes that occur in reaction. You have to first step write the chemical equation, observe the reactant and the product, tengok reactant dia dalam state apa, solid, liquid, gas, and then you tentukan, determine which changes is easy to measure and observe. So you pilih yang mana you nak ambil. Yang mana you nak ambil tu, you kena tengok lah yang mana lagi senang untuk you record. Biasa kita akan guna yang senang lah. So tindak balas kimia banyak dia punya produk, ada kadang-kadang solid, ada gas. Jadi kita kena pilih which one is easier to be measured. Okay, so for this case you tengok, okay, reactant dia antara sulfuric acid dengan zinc. Jadi reaction antara metal dengan acid. Jadi you dah kena tahu dah, bila acid dengan metal, produk dia akan produce hydrogen gas and also the salt. Jadi sini very clear, dia produce gas. So bila ada gas, biasanya kita akan record dia punya volume of gas. Sebab inilah paling senang sekali nak record. Dan suatu tindak balas kimia, bila ada dia release gas, itulah paling senang sekali untuk kita record, untuk kita cari rate of reaction. Jadi that's why you tengok reaction ni dia ada delivery tube. Lepas tu dia sambung pada burette. Burette ni dia terlangkupkan dalam air. Okey, ni kita panggil kaedah water displacement method. Kaedah sasaran air. So apa dia buat awal-awal eksperimen, dia akan isi burette ni penuh dengan air. Bermakna dalam ni tak ada apa-apa. Tak ada gas. Jadi once kita dah tambah zinc dan sulfuric acid, gas ni akan naik dalam ni, masuk dalam delivery tube dan masuk dalam burette. Apa berlaku? Gelembung gas ni akan naik. Okey, sebab the gas is tend to move up, akan cenderung untuk naik ke atas. Jadi apa berlaku, gas tadi akan gelembung gas tadi akan naik dan gas hidrogen tadi akan duduk ke atas ni. So dia akan tolak water turun sampailah reaction is stop. Okay, and then kita pun boleh tahulah volume of gas sebab sekarang kita guna burette. Burette kan untuk sekat volume si padu. Jadi maknanya yang kosong atas ni adanya hidrogen gas. Contohnya kalau ada sampai 50, bermakna ada 50 cm kubik
of hydrogen gas yang produce. Jadi dapatlah volume. Kita pun nak kira rate of reaction, kita bahagi dengan dia punya time. Contoh dia ambil masa 1 minit. Jadi bahagilah 50 bahagi dengan 60 saat ataupun 50 bahagi dengan 1 minit. Dapatlah dia punya rate of reaction. Very easy. Okay, that's why biasanya kita akan record dia punya volume of gas dalam ni. Ada eksperimen ni nanti you akan buat next year. Okay, next is the changes is the mass. Okay, contoh reaction ni biasa dia guna bagi electronic balance ni, of course lah you kena kira mass kan, gram, you kena timbang. Jadi ini melibatkan reactant ataupun produk yang bentuk solid. Jadi sini antara acid nitric dengan marble chip. Jadi di antara dua ni of course lah kita kena timbang marble chip. Okay, which is the calcium carbonate. Jadi initial kita akan record di berapa dia punya mass after a certain period of time. Contoh after 1 minute kita pun timbang balik, tengok berapa pengurangan dia punya GSIM. Bermakna kita boleh kira lah berapa banyak calcium carbonate yang telah digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk. Jadi kita boleh kira punya rate of reaction. Okay. Okay, next is reaction between two soluble salt to produce insoluble, also precipitate. Okay, ni melibatkan precipitation method. Sama juga macam yang tadi yang X marks, you record. Okay. Okay, next is the calculation. Okay, this is the most important part for today's lesson. Okay, how to calculate the average rate of reaction dan instantaneous rate of reaction. Jadi rate of reaction ni ada dua jenis. Okay, untuk dia punya calculation, the first one is average, the second one is instantaneous. Okay, contoh analogi yang dia bagi ni untuk bezakan antara average dengan instantaneous. Average ni simple saja. Contoh, kita travel pergi Kuala Lumpur, jarak dia 400 km. Okey, jadi masa yang dia ambil adalah lebih kurang 4 jam. Okey. Jadi dia kata the average speed of car is 100 km per hour. Senang saja, dia ambil average terus, dia ambil purata terus. Dia bahagi jarak yang dia ambil bahagi dengan masa yang dia ambil. Itu kita panggil average. Okey. Manakala instantaneous pula ni dia adalah contohnya pergi ke Kuala Lumpur tadi 400 km. Dalam masa 4 jam. Tetapi dia bukan average, dia nak pada waktu tertentu. Contohnya, katalah cikgu pergi bertolak dari Kelantan pukul 8 pagi sampai di KL pukul 12 tengah hari. Jadi kita tak nak average tu. Keseluruhannya dia nak berapa kelajuan cikgu pada jam kedua. Pada jam ketiga. Contohnya pada jam kedua bermaknanya pada minit 120 kan. Pada minit 120 tu berapa kelajuan speed cikgu bawa? Mungkin 120, mungkin 130. That one kita kena kira based on graph. Nanti kita akan tengok contoh. Okay, so the first one is the average rate of reaction. Okay, is the average value for the rate of reaction that occur in particular time interval. Okay, dia ada 3 jenis, which is the first one kita tengok one by one. Overall average rate of reaction. The second one is the average reaction for the first second ataupun minutes. Next, the average rate reaction from T1 to T2. Okay, jadi apa beza dia? Kita tengok the first one. Kalau overall bermakna kita kena ambil bila reaction dia stop. Nak tahu bila reaction dia stop, kita tengok dia punya volume of the product ataupun quantity of the product dia dah stop, dah constant. Contohnya sini dia record volume of gas kan naik sampailah T ni, tengok volume dia dah constant, dah tak naik. Bermakna kita assume reaction dah habis di sini. Jadi untuk kira rate of reaction dia, kita ambil sahaja volume di sini bahagi dengan time yang dia stop berapa. Contohnya volume sini 60, time dia 30. Jadi 60 bahagi dengan 30. Jadi dapatlah dia punya overall average rate of reaction. Unit jangan lupa sebab dia volume centimeter cubic bahagi dengan time taken dalam unit saat. Jadi S negatif 1. Kalau minit negatif 1. Okay. Untuk average rate of reaction for the first second minute. Ini dia berbeza sikit. Okay, rumus dia, the total volume of gas collected in the first T second per time taken. Jadi kena minus dengan kosong minit saat kosong pertama lah before the reaction. Jadi contoh kat sini dia minta for the 5 minutes, for the first
Okay, for the 5 minute. Jadi minit kelima sini contoh T5. Jadi kena tolak lah volume pada saat kelima, ni saat kelima sini tolak dengan kosong bahagi dengan uh, masa. Okey, masa let's say sini pun 5 saat tolak dengan kosong. Nanti kita tengok example you akan faham Okay, and the third is the average rate of reaction from. Kalau tadi for the first, yakni from. Okay, contohnya from T1 to T2 and overtime taken. Jadi masuk rumus sahaja nak cari rate of reaction masuk dia punya ni. Okay, so volume dia berapa pada ni minus dengan you kena cari koordinat lah di titik sini dan titik sini, T1 and T2. Jadi V2 tolak V1 bahagi dengan masa dia T1, T2 tolak dengan T1. Dapatlah dia punya rate of reaction. Okay. Dan jenis yang kedua adalah instantaneous rate of reaction. Okay, this is the rate of reaction at. Okay, dalam soalan nanti you kena alert. Ada je perkataan at 2 minute, at 3 minute. Ada perkataan at ni, itu adalah instantaneous. Itulah salah satu cara untuk kita identify jenis mana rate of reaction. Jadi bila rate of reaction instantaneous, kita kena determine from the gradient at the point from the graph. Kena buat gradient, kena buat tangent. Okey, contohnya sini at t times. Jadi dia di sini right. Jadi kita kena buat tangent untuk cari dia punya rate of reaction. Tak boleh nak guna rumus macam yang tadi, average overall tadi. Okey. Jadi macam mana nak buat tangent? Okey, kita kena buat segitiga kan. You dah belajar sama juga dengan matematik. So the triangle you can be drawn in various size. The bigger the triangle, the more accurate it can be to determine the tangent gradient. Jadi gradient tangent ni lagi besar size you lukis, lagi dia tepat. Jadi like exam nanti graf, okey, mesti lukis melebihi saiz 3/4 daripada kertas graf. Tak boleh kecil. Lagi kecil, lagi jauh you punya jawapan akan lari. Okay. Okay, so next. Okay, for the reaction that involve decrease in total mass of the reactant, the graph shown below. Okay, kalau tadi dia melibatkan produk. So, bila produk, graph dia akan naik macam ni kan. Jadi, senang nak ambil tangent. Di luar ni kan kita akan draw. Okay, garis dia di luar ni kan dia punya tangent. Ni di luar sini. Lepas tu you carilah Y2 tolak Y1, X2 tolak X1, dapat dia punya rate of reaction. Macam ni. Okey, tapi sekiranya dia minta produk, dia bagi graf untuk produk, graf dia akan menurun macam ni. Jangan pelik. Benda yang sama saja, cuma tangent dia akan di bawah garis lengkung ni. Kalau tadi di atas, ni di bawah. Jadi contohnya titik pada minit kedua dia nak. Ni let's say lah T2 ni adalah 2 saat kedua. Jadi di sini you pun draw lah tangent ke arah sini, tarik ke arah sini, and then carilah dia punya point di sini, you minus macam biasa. Okey, kita tengok contoh. Okey, ni example 1. Okey, dia bagi a student adds magnesium carbonate crystal until excess in sulfuric acid. Okay, the volume of carbon dioxide released is collected in gas range and the volume of gas recorded in table 7.2 for 1 minute interval for 10 minutes. Jadi setiap 1 minit, okay, dia record volume berapa dia produce. Jadi pun tengoklah, okay, unit dia centimeter cubic, okay, time dia minit. Jadi 0, 25, 45, 21, 58, 63, 68, 70. Jadi di sini reaction dah stop. Pada minit ke-7 reaction dah stop sebab dah constant. Okay, bermakna reactant dia dah habis. So the first question based on the graph plot, based on the table, plot a graph of volume of gas against time. Jadi Y against X. Ingat bila graph always Y against X. Jadi volume dia adalah centimeter cubic, paksi Y. Paksi X dia adalah time. Unit dia minit. Jadi untuk graph biasa 3 markah. Okay, tengok macam mana jawapan dia. Okay, skala you kena pandai main dengan skala lah ya. As long as graph you mesti semaksimum boleh daripada kertas graph. Jangan buat kecil, nanti tak tepat jawapan you.
Okey, jadi dapatlah you pun masuklah titik kosong kosong, masuk je titik based on the table dia bagi tadi. Okey, you pun dapatlah graf macam ni. Okey, yang ni abaikan dulu yang merah ni sebab ni soalan untuk nombor 3. Okey. Okey, jadi jangan lupa paksi X letak title, letak unit, letak paksi Y pun sama, XY letak title, letak unit. Okey, ada 4 benda ni dapat 1 markah. You transfer titik ni lagi 1 markah. And then you punya graph, dia punya smoothness, dia punya kelicinan graf, kalau graf you licin dapat lagi 1 markah, 3 markah. Okay, next, okay, calculate the following average reaction for the 5th minute. Ni calculation. Jadi yang ni adalah untuk yang rumus yang jenis pertama, iaitu average rate of reaction for the 5th minute. Jadi masuk guna rumus yang ini. Okay. Okay, pada minit kelima tolak dengan minit yang sebelumnya bagi dengan time taken. Jadi calculation dia for the 5th minute, jadi rumus dia total volume of gas pada minit keempat to the minit kelima yang sebelumnya. Okey, sebab soalan minta minit kelima, jadi kena tolak dengan minit yang sebelumnya. Jadi minit sebelumnya adalah minit keempat. Jadi volume dia, okey, berapa? 63 pada minit kelima tolak dengan volume pada minit keempat, iaitu 58. Bahagi dengan time taken minit kelima tolak minit keempat. Jadi unit, the final answer yang akan dapat 5 cm cubic per minit. Very easy, just masuk rumus saja. Untuk soalan kedua, for the overall, ni overall very easy. You just tengok graf di mana dia stop. Jadi dalam soalan ni dia stop pada minit ke-7. Volume dia 70 di sini. Okey, just masuk rumus ini saja. So, you akan dapat jawapan 70 cm cubic bagi 7 minit akan dapat 10 cm cubic per second. Very easy. Okay, next. Based on the plotted graph, okay, kerana kita kira pada A tadi, yang kita plot tadi, calculate the rate of reaction at. Tengok, bila ada buatan at, ini kena buat tangent at the second minute, pada saat kedua, minit kedua. Di macam mana nak buat? Okay, you tengok. Ni minit kedua, jadi ni titik tengah dia di sini. Jadi you pun draw lah tangent dulu. Tangent ni mesti berada di luar lengkung ni. Tangent tak boleh cross lengkung. Kalau cross terus salah. That's why titik di tengah di sini, you pun garis. You pun gariskan. Okay. Ke sini, guna pembaris, letak pembaris di sini. Okay, ke sini, let's say you tarik sampai 3 cm. Sama juga ni titik tengah, tarik ke atas juga 3 cm. Semaksimum boleh lah. Sebolehnya kalau sini contoh, ni dah maksimum, right? Jadi you tengoklah, you tarik sini maksimum. Okay, contoh 3.5. Bermakna yang atas ni pun you tarik 3.5 juga. Dan inilah titik yang you guna untuk cari rate of reaction. Titik 1, titik 2. Okay. Jadi masuklah dalam you punya titik tadi. Jadi titik dia 64. Untuk yang ini 64. Y, paksi Y tolak dengan titik kedua dia, paksi Y 20. Bahagi dengan time. Okay, time dia yang titik pertama tadi adalah 4 minit. Tolak dengan yang kedua ni, kira sini berapa? Lebih kurang tadi 0.2 minit. Jadi minus dua-dua ni, you akan dapatlah final answer 11.58 cm cubic per minit. Okay. Okay, jadi ini cara the correct method how to draw the tangent to the curve. Cikgu bagi tahu tadi dah, ada explain dah, sama juga. Okay, so the first task is you have to prove. Okay. So buat yang ini, dia dah bagi dah semua time, volume. Jadi you kena record, you kena buat graph, dan you kena cari rate of reaction at. Bermakna ada 3 ni, 60, 150, 210 second. Yang ni, ini dan ini. Jadi kena buat tangent. Okay, lebih kurang macam ni lah you akan dapat nanti. You kena prove. Jawapan cikgu bagi. Okay, jawapan cikgu bagi. Okay, for the 60 second you akan dapat 0.05, 150, 0.04. Lebih kurang dia ada approximately ni, plus minus. Okay, tak boleh jauh sangat. And then untuk yang ni kosong. Alright. So some information obtained from the graph volume of gas. Okay, apa yang you kena tahu based on graph, you kena tahu juga apa graph ni memberi makna. Okay, kalau you tengok tadi, pada saat 60 awal reaction 60 seconds, okay, dia punya rate of reaction 0.05. Masa bertambah 150 saat di sini lebih kurang. Tengok dia punya rate of reaction 0.04. Tengok dah berkurang, right? Pada saat 210 di sini, tengok dia punya gradient dah tak ada dah.
curve dia flat, bermakna rate of reaction dia kosong. Jadi kita boleh kata when time is increase, rate of reaction dah semakin decrease. Sebab apa? Okay, the rate of reaction is the highest at the beginning, awal-awal ni, because the gradient of the graph is steeper, right? Paling curam sekali. Jadi rate dia paling tinggi sekali. Sebab apa? Awal-awal reaction, the mass of the reactant ni masih lagi banyak. Reactant ni banyak lagi. Kalau dia guna acid, kita boleh kata concentration dia masih lagi tinggi sebab dia tidak bertindak balas lagi. Ataupun dia baru mula bertindak balas. Jadi acid tu masih kuat. Apabila masa bertambah, reaction dah mula berlaku, the rate of reaction decrease against time. Okay, rate of reaction dia makin berkurang. Ini boleh kita tengok based on dia punya gradient ataupun dia punya kecuraman. Okay. Jadi kecerunan, kecerunan. Okay, kenapa rate of reaction dia makin berkurang? Tengok, because dia punya mass of reactant decreases. Logik lah, bila dah mula start reaction, kita punya quantity reactant dah makin berkurang sebab some of it dah converted into product. The same goes sekiranya kita guna acid ataupun base. Acid dia punya concentration dah semakin lemah, semakin berkurangan. Okey, sebab dia dah mula bertindak balas. Sehinggalah di sini dah tak ada reaction. Kita boleh kata mungkin either all the reactant sudah habis bertindak balas. Kalau acid contohnya mungkin dia dah terlalu lemah untuk bertindak balas. Jadi no more reaction. So dia punya rate of reaction is 0. Okay, this is the task 2 in your textbook. Page 221. Okay, ni task kedua. Buat ada semua kira-kira and ada add 2. Okay, and then task 3, complete your camp quest. Okay, in page 1 to 11, objective question, and page 33, 36, structured question. Okay, you must submit before kelas esok, 9:30 pagi esok. Okay, that's all. Thank you. Okay, task 4 is your additional task. Yang you kena hantar cuma task 1 sehingga 3 sahaja. Alright, thank you.